ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin, muka surat 12. Surat 12, baris yang keempat daripada atas. Baris yang keempat daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Daripada tawakul dan tafwid, yakni menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan redha dan sabar dan ikhlas dan yang lain daripada yang demikian itu, yang demikian tawakul, tafwid, redha, sabar, taubah dan ikhlas, seperti yang lagi akan datang sebutnya. Sebut tawakul, tafwid, redha, sabar, taubah dan ikhlas, insya-Allah taala. Daripada tawakul ini bayan daripada ibadah yang batin, yang iaitu ibadah yang batin adalah amalan hati yang wajib engkau belajar akan dia. Ini ilmu yang ketiga. Kemudian daripada ilmu yang pertama, ilmu tauhid. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu berkaitan dengan ibadah zahir, taharahnya, sembahyang, puasanya. Kemudian pergi kepada ilmu yang berkisar berkaitan dengan ibadah yang batin, yang mana Mazali tekan permulaannya wajib dahulukan ilmu atas ibadah kerana dua perkara. Kerana perkara yang pertama, sebab yang pertama, supaya ibadah kamu berhasil dan sejahtera, dan kerana yang kedua, supaya takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benar takut. Yang sebenar-benar takut adalah orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala di kalangan hambanya adalah mereka yang berilmu. Orang yang tanpa ilmu ini orang yang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang, berpuasa tanpa ilmu, itu sangat berani dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang yang tanpa ilmu ni dia tidak menyedari bahawa amal yang dilakukan sebenarnya tanpa ilmu. Terkadang timbullah kata-kata, kalaulah tak ada ilmu nak sembahyang macam mana. Jadi sembahyang ni ada ilmu lah. Kalau tak ada ilmu nak sembahyang macam mana? Ilmu contoh ni, contoh ilmu sembahyang. Adalah ilmu sembahyang tu, sembahyang berapa kali sehari, rakaatnya berapa, rukunnya ada 13. Sekadar tu tahulah. Kemudian syarat bagi tiap-tiap rukun. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Rukun 13 ni 6-7 tahun pandai dah rukun 13 ni. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Contohnya berniat. Apa yang wajib diniatkan ketika kita niat sembahyang? Apa yang wajib diniatkan? Kalau sembahyang tu sembahyang sunat, apa yang wajib diniatkan? Kalau sembahyang tu sembahyang fardu, apakah yang wajib diniatkan? Kalaulah sembahyang fardu tu syarat sahnya berjemaah macam Jumaat, apakah yang wajib diniatkan? Sebab sembahyang fardu zuhur dengan sembahyang fardu Jumaat tak sama. Memanglah sama-sama sembahyang fardu, tapi sembahyang fardu zuhur berjemaah fadilah. Sembahyang fardu Jumaat berjemaah tu syarat untuk sah sembahyang.
Maka dalam berniat tu sendiri sudah berbeza hukum. Jadi apa yang wajib diniatkan ketika sembahyang fardu zuhur, apa yang wajib diniatkan ketika sembahyang fardu Jumaat. Hak tu hak nak kena bicara. Bicara rukun qiyam. Rukun qiyam, rukun berdiri bagi orang yang kuasa. Orang yang lemah, berdirinya tidak menjadi rukun. Lemah tu setara mana lemah? Nak letak lemah tu, yang mana berdiri sudah tidak menjadi rukun. Selagi berdiri tu rukun, kita tidak berdiri tidak sah lalu dah. Lemah tu setara mana? Lemah tu setara mana? Kadang-kadang timbul ni kemuskilan lah. Datang ke masjid berjalan, siapa tanya semayang duduk contohnya. Tadi mari berjalan lah, siapa bang semayang duduk. Jadi masa mari berjalan tu macam mana? Masa semayang kenapa duduk? Lemah tu setara mana? Lemah yang mana berdiri tidak menjadi rukun. Ni kena belajar molek ni. Kita rasa lemah, hukumnya panggil kuasa lagi. Kita duduk dah tidak sah. Lemah tu setara mana? Dan orang yang melihat tidak boleh menghukum. Mari berjalan, siapa kata semayang dia duduk, kita tak boleh nak menghukum. Sebab sama ada dia gagah ke tidak gagah ke, kita tidak merasai, dia yang merasai. Mana kita yang melihat ni lah timbul persoalan macam tadi kan. Mari jalan kaki, tak ada tukar pun. Siapa masmai duduk, kita tak boleh nak buat penilaian. Sebab dia sendiri yang mengetahui keadaan situasi diri dia. Terkadang masa semayang masa semayang tu okey lagi. Tapi kalau semayang berdiri, malam nanti akan mengidap, keluar darah ke sakit ke, siang hari tu sudah panggil lemah. Tu dia berjalan tu dia memaksa diri. Dia memaksa diri berjalan tu. Tapi tapatan semayang, kalau dia memaksa juga berdiri, masa tu okey, nanti malam akan jadi sakit. Maka pada masa tu sudah dipanggil lemah daripada berdiri. Ni kena belajar molek ni. Duduk, lemah daripada duduk macam mana pula? Lemah daripada duduk tu macam mana? Maka lemah mengiring. Mengiring pun lemah juga, melentang. Lemah mengiring tu macam mana? Adakah kita wajib bertolong untuk bangun? Contohnya bertolong untuk bangun ni kena duduk tepi-tepi, ada dinding tepi contohnya. Kalau semain di rumah ada meja ke almari ke tepi, kita boleh berpegang pada meja untuk bangun, berpegang pada almari untuk bangun. Wajib ke tak seumpama tu? Wajib bertolong ataupun tidak untuk berdiri? Ada situasi yang berbeza pula. Ada yang wajib bertolong untuk bangun dan ada yang tidak wajib bertolong untuk bangun. Duduk je lah. Wajib bertolong untuk bangun ni sebab peringkat. Wajib minta orang tolong angkat untuk bangun berdiri. Orang duduk belakang, siapa selesai sujud 2 kali nak bangun, orang duduk belakang tu tolong angkat. Ada situasi seumpama tu. Ada situasi yang seumpama tu yang wajib bertolong. Walaupun minta upah sekalipun, wajib beri upah. Upah yang seumpama, upah yang sepadan. Bukan upah yang mahal, upah yang mahal bengkerak lah. Upah yang sepadan dia panggil. Tapi bukan semua seumpama tu. Situasi yang berbeza. Hak ni nak kena belajar ni. Hak ni ramai orang tak tahu ni. Sampai masa uzur, bukan kata diri uzur. Terkadang jaga ibu bapa yang uzur. Kita kena tengok situasi macam mana, tanya. Masa ni berdiri, duduk, mengiring. Sebab kadang-kadang orang uzur ni ada ketikanya okey, ada ketikanya dia letih, dia tak sama situasi. Hak ni kena ngaji molek lah, tu kan jaga anak menantu tu. Ini ilmu hak kena belajar dalam bab fiqh. Bukan hanya bilang rukun 13. Kalau tak pandai tak akan boleh semayang. Pandailah rukun 13. Syarat bagi rukun. Lepas tu lemah daripada berdiri.
Sembahyang duduk. Duduk ni, hak Nabi duduk atas latar. Bukan duduk atas kursi. Nabi sakit 12 hari sebelum Nabi SAW wafat. Nabi sembahyang pun duduk. Tapi Nabi duduk atas latar. Bukan atas kursi. Kita duduk atas kursi ni macam mana pula? Nu Mekah, kita nak cerita hukum dah kira Mekah. Kira hukum Pekah. Macam mana duduk atas kursi pula? Duduk atas kursi pula, sujudnya macam mana? Isyarat je lah. Tapi aku duduk atas latar, sujud kena bumi 7 anggota. Sujud ni ada syarat dia pula. Untuk duduk atas kursi, duduklah atas kursi, atas meja pun. Atas udara pun boleh kalau ada ilmu. Ada ilmu duduk atas udara kan? Nak duduk je lah. Tapi masa rokok okey lah. Masa sujud dia ada syarat pula untuk sah rukun sujud ni. Ada syarat pula untuk sah rukun sujud. Di antara syaratnya tankis, tinggi punggung daripada kepala. Itu syarat untuk sah rukun sujud. Isyarat sujud atas kursi boleh tinggi punggung dan kepala. Ke kepala masuk bawah kursi. Kemudian syarat sah sujud lagi kena bumi 7 anggota. Sekarang 7 anggota duduk di mana? Duduk atas udara, bukan atas bumi. Nak kira macam mana pula tu? Sebab atas kursi tu. Hak tu kena belajar lah. Ada yang boleh, ada yang tidak sah sembahyang. Ada yang sah, ada yang tidak sah sembahyang. Dah kita hak mana? Belajar, jangan buat gitu. Jangan teruk orang. Situasi kita macam mana? Situasi kita semata kursi sah. Ada situasi yang semata kursi yang tidak sah. Ini sah batal ni. Jangan kita teruk orang gitu. Ada situasi yang duduk atas kursi, okey, boleh, sah. Ada situasi yang tidak sah. Ni kena belajar ni. Ni belajar bab sembahyang. Belajar syarat dia. Takbiratul ihram ada 21 syarat dan kita ada tu sibian. Apa syarat dia? Baca Fatihah ada 10 syarat. Apakah syarat baca Fatihah? 10 syarat. Ni nak ngaji ni. Bukan ngapal rukun 13. Ada ni. Kena belajar bab ketaatan zahir pekah. Untuk supaya hasil ibadah tu. Untuk hasil ibadah, tauhid kena betul, pegangan kena betul, pekah kena betul. Sah ibadah, berhasil ibadah, jadi ibadah, nak sejahtera ibadah. Nak selamat pahala ibadah daripada yang membatalkan pahala. Ni. Kemudian pergi pada ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang batin, ilmu tasawuf. Jadi nak hasil ibadah, nak sejahtera ibadah, wajib dahulukan ilmu tauhid, fiqh dan tasawuf. Ini 3 ilmu yang disusun oleh Imam Ghazali rahimahullah. Imam Ghazali datangkan dengan kemudian. Didatangkan dengan summa, kena tertib. Ilmu yang pertama-tama ilmu akidah. Kemudian ilmu berkaitan dengan ibadah zahir, fiqh. Kemudian barulah pergi pada ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang batin, ilmu tasawuf. Maka datangkan dengan kemudian. Summa. Dia kena tertib. Ada ni. Bukan datang dengan dan. Datang dengan dan dia tak syarat tertib. Ini kaedah bahasa Arab lah. Datang dengan dan dia tak syarat tertib. Contoh ni cerita bab bahasa Arab. Ja'a Zaidun summa Umar. Datang oleh Zaid, kemudian datang oleh Umar. Itu tertib. Zaid mari dulu, Umar mari kemudian. Za'a Zaidun wa Umar. Datang oleh Zaid dan Umar. Zaid mari dulu, tak tentu. Mungkin Umar mari dulu. Sebab didatangkan dengan dan. Ja'a Zaidun wa Umar. Datang oleh Zaid dan Umar. Zaid mungkin mari dulu, Umar mungkin mari dulu. Sebab dia datang dengan dan. Tapi kalau summa, ja'a Zaidun summa Umar. Datang oleh Zaid, kemudian datang oleh Umar. Zaid mari dululah. Didatangkan dengan summa, disusun, ditertib. Ada kitab Minhaj ni didatangkan dengan summa. Kemudian ilmu yang pertama-tama ilmu akidah. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan ibadah zahir fiqh. Kemudian ilmu yang berkaitan dengan ibadah batin tasawuf.
Tui gambaran tu. Orang semata kursi dia mari muskil. Dia kalau kita dahulukan ilmu atas ibadah, tak ada kemuskilan lah. Sebab apa yang kita buat tu berdasarkan kepada ilmu yang terdahulu kan. Kalau tanpa ilmu fiqhnya, terkadang melintangi bagimu sesuatu yang kesamaran. Muskil ni betul dok mata kursi ni. Kalau tidak didahulukan dengan ilmu fiqh. Kalau kita dahulukan ilmu fiqh, kita semata kursi dengan ilmu fiqh. Kamu semata kursi ni betul ke tak? Betul. Sebab apa? Belajar dah. Oh, tak ada muskil. Kita buat apa-apa ni biar jelas. Jangan turut orang. Jangan turut orang. Kalau ikut ceritalah orang belajar Mekah, dia kata semata kursi ni bukan orang Mekah yang buat. Orang Mesir, orang Syria yang buat. Bukan orang Mekah, dia kata mula-mula. Orang Mesir, orang Syria. Sebab orang Mesir, Syria ni dia gemuk. Dia gemuk. Yang mana kalau duduk atas latar, tak bang lah. Apa tak ni? Duduk atas latar, tak bang. Saya pernah kena satu kelas. Yelah, kita nampak dia gemuk lah. Biasalah orang gemuk kan? Biasalah. Dia kata, saya ustaz duduk atas latar, tak bang lah. Masa dah kelas tu duduk atas kursi. Kelas tu kelas atas latar, duduk atas kursi seorang. Dia kata, ustaz nak tengok ke kalau saya duduk atas kursi tak boleh bangun? Tiba-tiba dia duduk atas latar sungguh. Tak boleh bangun sungguh. Tak boleh bangun sungguh. Pusing tak boleh bangun. Saya balik tu tak tahulah dia bangun macam mana. Tak boleh bangun macam mana. Kelas tu kelas muslimat. Muslimat lain tak layak nak angkat dia. Dia tunjuk. Dia tunjuk. Padahal tak tunjuk dah. Dia kata di rumah dia kalau duduk atas latar, 2-3 orang nak akak dia. Baru boleh bangun semula. Memang kita nampak tubuh dia besar, tapi biasa tubuh besar boleh bangun je. Tak boleh bangun. Dia pegang di kursi sofa tu nak bangun. Tak boleh bangun. Dia segar, berdiri gagah. Mai kelas jalan kaki tak ada tukar, tak ada apa. Tapi dia tak boleh duduk atas latar. Duduk atas latar tak boleh bangun. Pada ni. Itu kata orang Mesir, orang Syria tu. Yang mula-mula semata kursi Mekah. Sebab mereka duduk atas latar, tak bangun. Pada ni. Jadi, hak ni lah fiqh. Wajib pilih berdiri ke, wajib pilih duduk atas latar untuk sujud atas latar. Dia wajib pilih berdiri. Mana kalau dia turun tak boleh bangun, dia tak boleh turun. Dia kena Fatihah ke, rokok itu berdirilah. Untuk sujud pun isyarat dalam berdiri. Tak boleh turun ke bawah. Tu mana isyarat dalam berdiri. Untuk rokok tunduk, untuk sujud tunduk dalam berdiri. Itulah berdiri atas kursi. Ada ni berdiri atas kursi sebab dia tak boleh turun. Macam kita lah, ada orang yang sakit pinggang, sakit lutut. Dia berdiri boleh. Tapi kalau turun tak naik. Contohnya. Ataupun dia tak boleh turun. Sebab apa? Lutut dia sakit sangat. Tak boleh letak lutut di latar. Berdiri boleh. Dia berdiri boleh. Jadi ada situ antara pilih berdiri dengan pilih sujud. Berdiri ni macam biasa. Sujud ni kena bumi tujuh anggota. Kena duduk atas latar lah. Dia kena pilih antara dua. Dia wajib pilih berdiri. Sujud isyarat saja. Mana situasi tu kena balik dalam kitab fiqh. Yang kita duduk atas kursi ni situasi yang macam mana? Itu dahulukan ilmu atas ibadah. Jangan buat tu orang, jangan. Akan timbul kemuskilan. Macam yang saya sebut tadi, kemuskilan lah. Macam mana saya ni main atas kursi? Macam mana saya? Kenapa buat main atas kursi? Belajar dah. Dia kata nak. Saya belajar dah. Kita nak gitu. Semari kamu atas kursi. Saya tengok orang lain. Orang lain situasi yang berbeza. Saya tengok Mekah situasi yang berbeza. Ada orang Mekah buat dengan ilmu, ada orang Mekah buat dengan macam kamu juga, turut-turut. Orang Mekah ni ada belakang kan? Hak berilmu pun ada, hak turut-turut pun ada. Kita pun turut orang yang turut-turut. Jadi kita main kursi, turut orang yang hanya turut-turut. Jangan gitu. Kita letak kursi turut ilmu, bukan turut orang. Ni pada ni. Ini untuk supaya ibadah kita berhasil. Tak kena buat, tak sah semayang. Tak berhasil semayang. Tu nak berhasil ibadah ni,
Tauhid kena betul, fiqh kena betul. Nak sejahtera ibadah dan perkara membatalkan pula ibadah. Berkisar pula ilmu kepada ibadah yang batin, yang iaitu amalan hati, yang wajib engkau belajar akan dia. Kata Imam Ghazali, wajib fardu ain. Belajar berkaitan dengan sifat-sifat hati. Yang kita kitab terdahulunya sebelum ambil kitab Minhajul Abidin ni, kitab penawar bagi hati. Di dalam tu bicara 10 sifat kecelaan dan bicara 10 sifat kepujian. Itu selesai kita bicara kitab penawar bagi hati. Waktu wajib engkau mempelajari akan dia supaya ibadah engkau sejahtera. Ibadah dengan ikhlas apa semua, tanpa riak, tanpa ujub, tanpa takabur. Kena bicara satu-satu. Mana contohnya ibadah batin daripada tawakul. Apa dia tawakul? Serah diri serta buat asbab. Sebab tawakul ni ada 3 rukun. Tawakul ada 3 rukun. Salah satu rukun tawakul ni dia kena ada perbuatan, kena buat asbab, baru panggil tawakul. Tanpa buat asbab dia tak panggil tawakul, dipanggil umniyah. Angan-angan kosong yang dicela pada syarak. Apa umniyah? Contoh umniyahnya, angan-angan sembuh penyakit, berobatnya tidak. Tu umniyah. Hak syarat perintahnya fatadawaw, Nabi kata, maka hendaklah kamu berobat. Tu hak Nabi perintah. Tidak berobatnya tidak. Mudah-mudahan sembuh. Itu bukan mudah-mudahan, itu angan-angan kosong. Umniyah yang dicela pada syarak. Sebab itulah apabila sahabat dia unta dia tak ikat. Dia tak ikat unta dia. Nabi pun memerintahkan sahabat ni, iqilha wa tawakkal 'ala Allah. Ikat oleh kamu akannya dan berserahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi suruh ikat dulu. Dia unta dia tak ikat. Makna bagi dia gak, kalau ada rezeki adalah. Kalau tak ada rezeki, larilah. Ataupun orang ambil. Tak, Nabi kata, iqilha, ikat. Itu rukun tawakul. Buat asbab dahulu. Wala wa tawakkal 'ala Allah, berserah kepada Allah. Sebab ikat sekalipun, terkadang terlucu. Terkadang orang buka ikatan. Mungkin belaka lah. Macam ginilah. Kuci molek dulu butuh tu. Kuci tekok, kuci apa lagi ni? Sekarang ni ada lagi kuci tekok tau. Kemutu tak ada kuci tekok tau. Ada kuci tekok. Lepas tu ada kuci lain pula tak tambah tau. Jangan mutu bukan murah-murah. Kita je tak tahu. Tanya harga Allah. Belah-belah ribu mutu apa itu belah-belah ribu? Ujang basah juga kata. Belah-belah ribu beli kereta second hand, ujang tak basah. Duduk ekong laginya. Oh mahal mutu. Tu nak ada kuliah. Sudah isyak keluar tak ada mutu dia. Orang ambil masa solat isyak. Maghrib, kuliah maghrib, selamat ada lagi mutu tu. Sedang orang berjemaah isyak. Tapi waktu kuci. Tapi kuci gitulah. Mungkin kuci tekok ni dia sekali tahu tak? Sekali letak itu gitu lah. Sekali gitu je patah dah benda dia tu. Maknanya masa solat isyak tu tak ada bunyi apa-apa. Tak ada bunyi apa-apa lah. Tak ada. Tak ada bunyi. Kalau bunyi apa-apa lah. Tak ada bunyi apa. Tunggu lepas isyak tak ada orang tu. Apa dia ambil pada masa solat isyak? Maknanya dia sudah kuci molek dah. Kuci tekok dah. Lepas tu berserah kepada Allah. Tak ada rezeki tu. Ada sekali tu hari Jumaat. Kuci belaka. Orang sembang Jumaat, dia berhenti lori di tepi tu, dia akak motor buatan lori. Sebab kuci belaka, kuci buat kerja payah, dia akak buatan lori. Apa? Tak ada rezeki. Tapi orang ramai-ramai tu kuci belaka. Tu buat sebab berserah kepada Allah. Gitulah. Tapi kalau tinggal kuci noneng panggil dah. Noneng yang kuci. Kuci tu haji. Tawakul. Tu kan tawakul. Itu saja. Itu dipanggil apa? Angan-angan kosong.
Itu bukan tawakul. Dia kucing noneng itu kan. Kalau ada rezeki adalah. Dia tengok mutu buruk katnya dah, tak ada orang nak ambil. Jangan mutu buruk buruk pun. Kalau kata desok ni dia ambil dah kucing noneng situ, tinggal kucing. Mana kucing molek, kucing yang kedua ke apa ke? Tawakul. Serah kepada Allah. Kalau dia tak ada rezeki, tak ada rezeki lah. Gitu je. Tapi buat asbab molek, itu rukun tawakul. Melainkan kalau tak ada jalan asbab. Contohnya, pergi hospital, doktor suruh balik. Mana apa ni, doktor tak ada, habis-habis jalan dah. Berserah kepada Allah. Itu dia pergi pada dan tafwid, yang menyerah diri kepada Allah. Serah bulat-bulat. Tanpa buat asbab, sebab sudah tidak ada jalan asbab. Tidak ada jalan asbab, dia panggil tafwid. Serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tinggal asbab, bukan tinggal pekerjaan, perbuatan, bukan. Tapi tidak ada jalan dah. Tutup dah jalan pekerjaan, perbuatan. Maka tafwid serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni kena bicara satu-satu lah. Bukan hanya ceramah, tawakul, redha, sabar, taubah, ikhlas. Tak mengajar tasawuf lagi ke? Mengajar nama sifat. Macam tadilah. Bicara rukun 13. Tu bilang rukun. Kena perincilah satu-satu rukun tu fardu ain. Sebut tawakul, tafwid, redha, sabar, taubah, ikhlas. Itu baru bilang. Fardu ainnya perinci satu-satu sifat. Sebab dia kata kita ceramah dah kan. Ceramah dengan tawakulnya, dengan redha-nya, dengan sabarnya. Bicara bab taubah, ikhlas. Itu bicara tajuk. Apa dia tawakul? Apa dia redha? Kena bicara satu-satulah. Itu fardu ain. Jadi dia macam-macam fahaman sekarang. Macam tadilah. Kalau tak semayang, kalau tak pandai takkan boleh semayang. Ni pula, kita sudah sebut sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah. Tak mengajar tasawuf apa lagi. Itu hanya bilang sifat. Patutnya perici satu-satu tu. Mana hak tawakul, mana hak tafwid. Hak dalam kitab Minhaj ni, tawakul ke, tafwid ke, akabah yang keempat dibicara. Akabah yang keempat, kitab Minhajul Abidin ni, sekarang akabah yang pertama ilmu. Tapi sebelum tu sudah didatangkan 7 akabah secara ijmal. Jangan lupa secara ringkas. Sudah bicara dah ilmu serekah, taubah secara ringkas, awaid yang 3 secara ringkas, awarid yang dahulu secara ringkas dia bicara dah. Yang mengganggu kita dalam ibadah, persoalan rezeki, hadapi dengan tawakul. Hadapi dengan tawakul. Berserah kepada Allah dalam bab rezeki serta buat asbab. Kerja molek-molek. Ada ni. Kerja molek-molek. Tapi terkadang rezekinya lebih, dan rezekinya kurang. Ni kalau orang hak kerja tetap tu lain. Kita ni kerja sendiri ni. Orang jual orang apa. Ada hari boleh banyak. Ada hari boleh sikit. Gitulah. Mana apa? Buat asbab molek, kerja molek, jual berniaga molek. Lepas tu tawakul, berserah kepada Allah. Boleh banyak, alhamdulillah. Kurang hari ni, sabar, redha, rezeki sekadar tu hari ni. Ada ni. Mana dalam bab rezeki kena tawakul. Kalau kita buat asbab tanpa tawakul, ibadah akan terganggu. Duk mikir, hari ni macam mana ni, tengah hari dah ni, zuhur dah ni, modal tak balik lagi ni. Tengah semai zuhur ni, duk mikir, hari ni modal tak balik lagi ni. Biasa tengah hari semai zuhur ni, modal balik dah, hutang dah. Hari ni nampak raya, makan modal hari ni. Hidup mikir dalam bab rezeki, akhirnya ibadahnya terganggu, sembahyangnya tidak khusyuk. Berserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ganggu kita dalam ibadahnya, macam-macam kerunsingan. Kebimbangan kita macam-macam. Kita ada anak cucu. Kita ada anak cucu. Maka kebimbangan kita ni macam-macam. Anak kita lagi, cucu kita lagi.
Benda yang lagi akan datang, ilmu kita tak sapa. Ilmu kita tak sapa. Lepas tu, tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana terkadang, yang kita duk bimbang-bimbang, tak berlaku-berlaku pun. Hati kita sudah penat dah duk bimbang. Tapi berlaku tak? Tak pun sampai masa. Hak hati kita, hak ni cerah masa depan. Hak ni tak ada bimbang apa. Tiba-tiba masa, hak ni hak berat. Apa dia ni? Hak ni rusing sungguhlah hak ni seorang. Macam mana dia ni akan datang. Macam duk mikir. Akhirnya, sampai masa, macam mana latih hak ni. Mana apa? Ilmu kita tak sapa. Yang kita mikir buat apa? Mikir pun tak ada guna pun kita mikir. Ganggu ibadah kita. Maka tafwid, serah bulat-bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bicara akabah yang keempat pada kitab Minhaj kita ni. Tawakul pun bicara panjang, tafwid pun bicara panjang. Tawakul bicara kitab Minhaj lebih panjang daripada kitab Penuh Bagi Hati. Saya ada bawa kitab Penuh Bagi Hati, kita baca terdahulu. Panjang lagi dalam kitab Minhaj bicara bab tawakul. Kita masa dahulu bicara dalam kitab Penuh Bagi Hati ni, tawakul ada 3 martabat. Sampai tahap tawakul umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Ada kitab mandi cerita hak tawakul peringkat tu. Tawakul peringkat umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Macam mana mayat dengan yang memandikan mayat? Mayat bunyi ke tak? Bunyi. Senyap di mayat tu ada senyap di. Senyap, senyap tupah. Senyap di, senyap tupah. Senyap mayat tu. Oh, kalau mayat tu bunyi, larilah orang mandi. Senyap-senyap sungguh. Orang mandi nak buat lembut, orang mandi nak buat kasar, orang mandi nak cubik ke sekali-sekala ni. Tu kan, kok mati ni masih hidup, dia bekeng ni. Dia mati dah, kita cubik kena. Kena. Ada bunyi apa mayat? Tak ada bunyi apa. Serah kepada Allah semua mayat. Senyap aje. Sampai tahap tu. Sampai tahap tu. Tahap peringkat aulia. Sama ada dibuat asbab, dia tahu asbab, sama saja bagi mereka. Mereka buat asbab sekalipun, tapi hati mereka tidak ada asbab. Di hati mereka hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka, buat asbab, tahu asbab, sama saja. Bagi kita syariat ni, wajib kena buat asbab. Bagi mereka, mereka buat asbab juga. Aulia ni hidup macam orang ramai juga. Mereka akan bekerja macam orang ramai juga. Tapi di hati mereka tidak ada langsung asbab di hati. Di hati mereka serah bulat-bulat kepada Allah umpama mayat dihadap dengan yang memandikan mayat. Ni hak tawakul peringkat tinggi. Itu bicara dahulu hak dalam kitab Penuh Bagi Hati. Hak 3 martabat tawakul. Tawakul umpama mayat dengan yang memandikan mayat ni ramai awak ceramah. Ni bukan tawakul peringkat syariat. Awak ceramah, awak sedap cerita. Sampai peringkat ni memang di hati mereka tidak ada asbab. Walaupun zahir mereka buat asbab sekalipun. Bukan berarti aulia yang mana mereka duduk maqam tajrid, bukan maqam asbab. Dibicara bab maqam, bab kedudukan. Tapi mereka tetap buat asbab. Tapi mereka duduk maqam tajrid, hati mereka sunyi daripada asbab. Tidak ada, melainkan hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tawakul mereka umpama mayat dengan yang memandikan mayat. Itu cerita kedudukan. Ada kitab Minhaj akan ceritalah hak tawakul, hak peringkat yang lebih tinggi. Ini satu saja akan bicara kitab Minhaj, bicara bab tawakul, bicara bab tafwid, dan redha dan sabar dan taubah dan ikhlas. Redha dan sabar pun sama juga bicara di akabah yang keempat. Bab tawakul akabah yang keempat, tafwid akabah yang keempat. Redha dan sabar pun bicara di akabah yang keempat, akabatul awari dalam kitab Minhajul Abidin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahmna famasabikin warzuqna ruqat talibin
Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.